Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Nur Farahani binti Abdul Rahim. Boleh panggil Cikgu Farah. Okey. Ya, Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, hari ini insya-Allah kita akan belajar topik barulah. Topik yang melibatkan segitiga. Tapi sebelum kita pergi lebih dalam lagi mengenai tajuk ni, Cikgu nak tahulah setakat mana kamu tahu jenis-jenis segitiga yang ada. Pernah kamu belajar ke sebelum ni? Boleh bagi tahu tak contoh segitiga? Segitiga sudah ada. Segitiga segitiga tegak, kamu tahu? Segitiga tong kaki. Tong kaki lagi. Segitiga. Okey, tak apalah, betul lah tu, semua tu. Okey, bagus. Cuma ada penambahan sikit lah. Jadi kita tengok dulu contoh-contoh yang segitiga yang ada dekat slide ni. Cikgu Ila boleh share tak screen? Okey, nampak tak? Nampak. Okey, ni type of triangle lah, jenis segitiga. Sebenarnya jenis segitiga ni dia ada, kita boleh tengok dia ada dari dua sudut. Berdasarkan sisi dengan berdasarkan satu lagi sudut. Okey, yang berdasarkan sisi ni kalau kita tengok betul lah yang siapa Amira cakap tadi kan. Sama kaki, sama sisi. Lepas tu satu lagi scaling triangle. Yang mana semua kaki tu, semua sisi tu berbeza. Yang tu dari sudut sisi. Kalau dari sudut, dari segi sudut pula, kita ada tiga pula. Yang pertama acute triangle. Yang mana semua sudut tu dia less than 90 darjah. Yang tu yang acute. Okey, yang second obtuse. Segitiga obtuse. Yang mana sudut satu sudut tu, sudut yang kalau kita tengok ni kan, yang besar ni kat situ tu, dia more than 90. Okey. Lebih besar daripada 90 darjah. Jadi kita tahu 90 darjah ni dia mesti bersudut tegak kan, macam kat bawah tu kan. Yang tu right triangle lah. Segitiga bersudut tegak seperti yang tadi. Kawan kita cakap tadi kan. Okey. So sebenarnya hari ni, topik kita hari ni hanya melibatkan satu je. Satu segitiga bersudut tegak je. Tadi cikgu tak cakap lagi kita topik apa kan. So cuba teka, kita sekarang ni kita nak belajar topik apa? Nisbah trigonometri. Betul je. Nisbah trigonometri. Betul. Okey, silakan. Okey, nisbah trigonometri. Yang mana trigonometri ni kau tahu tak? Trigonometri tu. Trigo tu maksud dia, kalau bahasa Latin lah, trigo tu bermaksud tiga sudut. Jadi trigo tu sudut. Maksudnya tiga sudut lah. Metri tu maksudnya pengukuran. So, tiga sudut yang melibatkan pengukuran. Contohnya macam mana kita nak tentukan panjang sisi, macam mana kita nak tentukan ni lah, jumlah sudut dalam. So, nanti insya-Allah lah, nanti Cikgu Fadilah dia akan terangkan aktiviti seterusnya untuk bagi kamu lebih faham mengenai cara pengiraan bagi nisbah trigonometri ni. Okay, kita teruskan dengan Cikgu Fadilah. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni tibalah giliran cikgu pula untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa yang telah Cikgu Farah terangkan pada peringkat permulaan tadi.
Okey, sebelum tu saya ingin tanya, awak nampak tak whiteboard yang saya paparkan kepada awak semua ni? Nampak? Nampak. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kamu semua adalah pelajar tingkatan 3 kan? Ia adalah bab yang kelima dalam buku teks awak, mengikut buku teks awak. Okey, untuk pada hari ni objektif yang kita nak capai pada hari ini adalah kita akan mengenali berkaitan dengan sinus. Apa lagi? Apa boleh bagi hint kepada cikgu? Selain daripada sinus, apa lagi? Nama penuh dia. So sinus dengan tangent. Okey, yang ni objektif yang mula-mula yang akan cikgu akan terangkan kepada awak dengan lebih lanjut lagi lah. Okey. Ataupun kita singkatkan kepada sin, cos dan tan. Okay. Jadi untuk lebih lanjut saya akan terangkan ke awak dulu untuk tingkat awal ni. Saya akan terangkan macam mana yang dikenali sebagai sin, cos dan tan tu. Tapi sebelum tu kita akan kenal dulu ni segitiga ni. Okey. Dalam topik ini segitiga bersudut apa? Bersudut tegak. Bersudut tegak sahaja yang akan main peranan dalam. Okey. Hanya segitiga bersudut tegak sahaja yang akan berperanan dalam topik nisbah trigonometri. Okey, maksud bersudut tegak, di sini ada yang darjah di sini. Kalau yang tadi ni kita sebut 90 darjah. Okey. 90 darjah. Dan dia juga melibatkan sudut apa ni? Kalau kita sebut ni sudut apa? Sudut, kalau bahasa Inggerisnya kita sebut theta. Tapi kalau BM-nya sudut tirus kan? Betul tak? Kau sebut benda? Kau sebut theta? Theta sudut theta juga. Okey. Jadi kita sambung apa yang saya nak terangkan lagi. Okey. Jadi di sini akan menjadi penanda aras. Okey, sebagai tanda lah penanda aras kepada awak di sini dan di sini. Okey. Jadi yang pertamanya cikgu akan kenalkan awak dulu ni apa nama dia, di sini apa nama dia, di sini apa nama dia. Okey. Kan ada siapa-siapa yang boleh beri idea. Yang A ni apa, B ni apa, C ni apa. Ain boleh Ain? Okey. Boleh. Itu A tu apa? Berdasarkan theta ni, dia sebenarnya sisi apa? sisi bertentangan. Bertentangan. Okey. Okey, seterusnya Amira Fatehah. Okey, yang ni. Yang C ni. Sudut C ni. Sisi apa ni? Sisi bersebelahan. Bersebelahan. Okey. Nazihah yang B ni. Sisi apa ni? Hypotenuse. Hypotenuse. Okey. Bagaimana cara awak nak mudah ingat? Kalau di sini hint dia S, di sini T, yang ni H. Okey. Ni cara yang cikgu nak bagi mudah awak. S, T, H. S tu sebelah, T tu bertentangan, H tu hypotenuse. Okey. STH ataupun ada setengah buku dia buat macam itulah, nak suruh ingat saya
Takut hantu. Betul tak? Saya okey. Tapi sebenarnya dia menunjukkan sisi bagi segitiga bersudut tegak. Okey. Setakat ni ada soalan? Setakat ni? Okey. Saya clear dah canvas tu. Untuk next Untuk next saya akan bagi tugasan kepada awak. Okey. Kita akan membuat satu pendekatan PAK 21. Apa maksud PAK 21? Siapa boleh bagi idea? Pembelajaran abad ke-21. Okey, bagus Amira, pembelajaran abad ke-21. Okey, ini adalah satu aktiviti yang kita akan jalankan pada malam ni adalah okey, saya ingat sekali garisan ni tak apalah. Okey, kita akan buat satu aktiviti gallery work online. Okey. Online gallery work sebab sekarang ni kita dalam bentuk online kan. Okey, tapi kita guna kaedah yang samalah. Okey. Macam mana kaedah ni berjalan? Okey, macam mana kaedah ni berjalan? Okey, cikgu akan terangkan kepada awak. Kita ada berapa peserta ataupun murid pada hari ni? Amira, Ain, Audadi, dengan Nazihah kan? Okey. Saya akan bagi tugasan kepada setiap pelajar. Okey, 1, 2, 3, 4 ni. Tugasan pertama, tugasan kedua, tugasan ketiga dan tugasan keempat. Dalam masa 15 minit dari sekarang, nanti saya akan pasang timer. Awak kena sediakan jawapan bagi setiap task. Okey. Boleh kita sambung sikit lagi? Boleh? Saya teruskan. Okey. Untuk Amira, aku nak bagi tugasan kepada awak bagaimana cara untuk mengenali sin theta bagi segitiga bersudut tegak. Alamak, saya nak lukis lukisan saya tu lah tak comel. Kita sambung Okey, ni segitiga bersudut tegak lah. Kenapa jadi bersudut tegak? Dalam matematik ni kalau salah lukis salah ni. Gitu. Okey. Okey. Jadi Amira tolong buat satu lukisan ke macam mana, galeri kan? Awak terangkan kepada semua kawan-kawan macam mana nak dapatkan sin theta. Okey, Ain pula cos theta dan Audadi tan theta dan Nazihah cari maklumat macam mana kita nak cari hypotenuse. Sisi hypotenuse. Dapatkan formula ke, gambaran ke. Okey, faham? Awak boleh bagi satu contoh ataupun saya yang akan sediakan contoh kepada awak je. Boleh saya clear? Okey, setakat ni dah tulis dah bagi tugasan awak masing-masing. Tulis dah bagi tugasan masing-masing? Okey, saya akan lukis satu segitiga kepada awak. Tolong tulis semua. Lukislah dekat kertas awak masing-masing. Okey, ni 90. Okey, ni contohnya saya letak 40. Okey. Okey. Ni soalan pertama. Dan soalan kedua dia. Saya bagi dua soalan dia malam ni kepada awak. Okey. Yang ni 70. Okey, contohnya. Okey. Ni berapa? Okey, ini soalan dia. Dua soalan ni. Dua segitiga bersudut tegak. Yang mana sudut theta dia sini 40, sini 30. Maka mana-mana yang ditugaskan mencari sin theta
tengahkan bahagian tu. Kalau yang kena cari cos, yang mana yang kena cari tan, sekejap. Ikut yang beginilah. Sama juga dengan soalan ni awak dah salin dah ke soalan? Salin dah ke soalan? Dah. Cuma untuk pembentangan nanti ataupun galeri buat tu saya akan mulakan dengan yang keempat. Siapa yang keempat tadi? Nazihah. Saya. Nazihah. Okey, Nazihah akan mula dulu. Jadi semua orang akan dengar Nazihah dulu. Barulah Audadi, Amira dan Ain. Okey. Boleh? Saya tinggalkan awak dalam masa 15 minit untuk menyiapkan tugas. Macam mana Ain? Macam mana Ain? Cikgu ulang balik soalan awak. Yang saya takut hantu kan formula tu kan. Macam mana? Kan saya takut hantu, saya tu untuk scene kan. Ya. Lepas tu takut hantu tinggal H yang sisi tentang dengan hypotenuse kena darab ke bahagi ke kena? Bahagilah, maksudnya awak bahagikan. Contohnya kalau awak dapat dah kan, kalau sin tu TH kan? T bahagi hash. T per hash. Betul dah tu yang awak jumpa tu betul dah. Nanti awak try tengok balik. Dan awak boleh rayak nanti kita akan bagi pandangan lepas ya. Nak tanya pun boleh. Okay. Kita nak cari sudut bukan? Yang theta tu kan? Ya betul. Maksudnya sekarang ni awak nak tahu kalau sin theta, sin cuba tengok yang saya tunjuk di sini Okey, soalan pertama dulu saya zoomkan soalan pertama dulu. Okey, soalan pertama Ain dapat kena bahagian mana? Tan ke sin? Cos. Sekarang ni theta dia adalah 40. Jadi cos 40 darjah. Okey. Kalau cos, apa dia punya formula awak dapat? Awak jumpa. Dia punya formula dia. K sisi yang sebelah. Sisi bersebelahan bahagi hypotenuse. Okey. Okey. Sisi sebelah
bahagi dengan hypotenuse. Okey. Jadi kalau 11 ini berapa nilai dia? 3 3 per per 13. 3 per 13. Macam mana dapat 13 sini? Sini 4. Macam mana? Saya guna teorem Pythagoras. Dan awak kena cos kan? Cikgu tengok. Cikgu check. Cikgu recheck. Okay. Awak kena cos 40. Formula dia kalau cos awak kata itu betul? Sebalik dengan hypotenuse. Okey. Kalau teorem Pythagoras tu macam mana teknik dia? Untuk cari hypotenuse. Nak cari hypotenuse Dia mana? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Betul tak? Betul dah. Tapi kenapa awak dapat? Okey. 4 kuasa 2 berapa? 16. 4 kali 4. Betul lah. Betul lah 16. 16 tambah 9 berapa? 25. 25. Jadi punca kuasa 25 sepatutnya berapa? 5. 5. Bukan 13. Jadi I kena betulkan balik kalau silap tu nanti sekali lagi kalau kita jangan kita takut salah. Kena buat kurang kan dalam Yang ni kalau cara nak tekan kalkulator pastikan awak buat kurungan ni. Awak tekan kalkulator. Kalau awak tekan kalkulator ini, patut awak tekan 4 kuasa 2, patut awak tekan tambah 3 kuasa 2, jadi jawapan dia akan salah. Ibarat dia kuasa yang ni sahaja. Yang ni dia tak kuasa. Tu cara teknik menekan kalkulator lah. Tu kelas lain kan. Tu kelas lain. Hari ni kelas ni dulu. Okey, ada 2 minit lagi. Kita akan itulah bentang lah. Untuk semua orang kena bentang Ada doktor yang hantar ke WhatsApp? Kalau dah hantar, saya nak tengok. Nak cek sekejap. Teacher, Fah dapat 3 per cos 40, 3 per 5 tu kan? Lepas tu gana dia orang masuk kalkulator. Yang tekan shift tu. Awak nak cara tekan kalkulator pula? Okey. Sekejap, saya nak buka kalkulator saintifik ke tak? Sebab boleh je nak buka kalkulator saintifik dekat sini. Untuk nak ajar awak. Okey, kalau nak faham, nak mudah, awak kan dapat dah tadi kan? Kos mana tadi? Awak dapat tak slide yang saya paparkan ni? Ke hilang lah? Dapat. nampak Kan tadi kan awak dapat dah kan? Kos 40 sama dengan 3 per
5. 5. Okey. Cos 40 3/5. Lepas tu awak nak tekan kalkulator cos 40 tu. Ya. Macam mana nak tekan? Mula-mula awak kena pergi kat mana? Sistem. Syntax ke panggil? Sekejap saya bukalah. Saya punya tu lah. Jangan buka dah kelas dah rasa. Kita nak buka kita punya kalkulator saintifik pula. Alhamdulillah kot. Kalau online ni, lebih dia kita boleh ada yang apps untuk saintifik kalkulator yang betul-betul macam kalkulator awak. Tapi untuk hari ni saya tunjuk yang ni saja. Saya stop dulu yang ni. Okey. Cos, apa ni? Cos. 40. 0. Ni awak kata yang ni kan? Cuba awak test. 0.6. Sebenarnya dia bukan berkaitan dengan awak tekan cos 40 dapat nilai ni, awak pun bagi nilai ni tu. Sekarang ni apa yang kita belajar hari ni adalah untuk mengenali kedudukan di mana nilai untuk dapatkan cos tu. Kedudukan sisi mana? Faham tak? Kedudukan sisi mana? Faham? Faham. Jadi maksudnya tak payah masuk dalam yang sudut 40 tu kan? Saya cari dah 40 saya cari. Sekarang ni kita nak mengenali nilai apa tu sisi mana yang mengeluarkan nilai tu. Betul dah awak ada 3/5 tu, betul lah. Maksudnya awak faham 3 tu sisi sebelah, 5 tu hypotenuse. Ya betul lah, faham. 5 tu kena bahagi ke tak? Kalau awak nak bahagi tak ada masalah. Tapi tak payah bahagi tak apa. Untuk saya tengahkan. Yang awak tu betul. Awak ambil sisi yang betul. Sisi yang betul. Saya tengok soalan kedua dapat 5 hypotenuse. Soalan kedua. Sekejap tengok. Mana soalan kedua? Okey, awak cari dah hypotenuse tadi? Awak cari dah hypotenuse tadi? Dapat 7/10 kan? 12. Betul dah. Dapat 7.8. Jadi ambil 7. Nak. Awak nak, okey, kalau dalam matematik, langkah selamat, saya nak beritahu awak langkah selamat, berapa titik perpuluhan kita kena ambil? Cikgu awak ajar macam mana? Kalau saya, contohnya kalau dalam kalkulator awak dapat 6, 7, 5 contohnya ni contoh je nombor ni. Kenapa tak saya share? Okey. Saya biasanya 7, saya akan ambil 3. Melainkan soalan tu nak 2 titik perpuluhan baru buat 2. Tapi kalau dalam soalan dia menyatakan berapa titik perpuluhan, saya suka ambil 3. Kalau di sini 7.8675, jadi berapa sepatutnya saya kena tulis? Bundarkan. 7.9. Yang tu baru 1 titik perpuluhan. Sekarang dah saya suruh ambil 3 titik perpuluhan. Berapa? 7.86. 8. Okey, 8. Tapi kalau 2 titik perpuluhan, 7 point berapa? 7.87. 87. Okey, kalau lah 1 titik perpuluhan barulah jadi 7.9. 9. Yang ni tapi saya suka yang ni. Lebih selamat. 3 titik perpuluhan.
Melainkan soalan tu memang dinyatakan dalam berapa, 2 titik perpuluhan ke 1 titik perpuluhan. Okey, masa kita dah habis dah ni untuk proses awak menyiapkan tugasan tu. Naziha, boleh Naziha? Cikgu. Apa Naziha? Allah, kena beli dulu. Maknanya jawapan akhir saya macam kira kos 40 sama dengan 3/5 tu je. Yes, gitulah. Okey. Okey. Saya duduk Ibu. Okey, Amira dulu, alhamdulillah. Okey, Amira, boleh start. Sekejap. Terus kat soalan ya. Okey. Okey, boleh terangkan. Cikgu dengar. Okey, saya punya kena cari scene. Lepas tu soalan 1, part ni dia punya sisi bertentangan. Yang ni sisi bersebelahan dia. Yang ni hypotenuse. Okey. Kalau scene saya guna formula, saya takut hantu. Nak ingat dia punya cara kira. Scene sama ada dengan sisi bertentangan bahagi hypotenuse. Tapi kat sini hypotenuse dah out lagi. Jadi kena cari hypotenuse dia dulu. Guna teorem Pythagoras. Cara dia inilah. Guna punca kuasa kurang 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Lepas tu dapat 5. Jadi 5 tu hypotenuse dia. And then jadi 4 bertentangan ni bahagi 5. Kita dapatkan sin. Untuk soalan 1. Lepas tu soalan 2. Macam yang tadi ni 6 sisi bertentangan. Yang ni 5 sisi bersebelahan. Yang ni hypotenuse. Sama macam soalan 1, hypotenuse dia tak ada. Jadi kena cari hypotenuse dia. Nak punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat 7.810. Jadi saya ambil sampai 2 titik perpuluhan je, 7.81. Jadi sin sudut 30 darjah 6 bahagi 7.81. Maksudnya dalam bentuk apa tu? Tadi awak nak bagi berapa? A ke B ke C? A. A. Okey. Baik. Untuk Amira Fatihah. Saya ke? Awak nak bagi berapa? A apa untuk A ke B ke C ke? Untuk penerangan Amira tadi. A juga. A plus. A plus. Alhamdulillah A plus. Audadi. Tak tahu A plus ada. Tak apalah. Audadi. Saya bagi A. A. Alhamdulillah. Okay, jadi maksudnya kalau A tu kategori awak faham apa yang diterangkan. Hypotenuse. Hypotenuse. Lagi. Kita guna cara Pythagoras. Okay. Cara Pythagoras. Cara Pythagoras adalah punca kuasa. Lepas tu dua. Lepas tu yang ni kena masuk nilai tan dengan sin tan. Yang sin kostan. Ya? Kena masukkan nilai sin konstan.
tak tu? Kang, ni, Sisi. yang kat tepi-tepi tu, Kita panggil ke tepi tu. nilai sini 3, Okey. sini 4, Okey. masuk lagi kat sini. Okey, tu dia panggil sisi. Sisi. Jangan silap Sisi. tu. Saiz sisi tu. Saiz sisi. Saya sisi. Apa pula ni? Okey. Okey. Betul dah tu. Awak dapat berapa? Awak bagi jawapan je. Awak bagi jawapan. Jawapan. Yang sebelah tu awak dapat berapa? Kalau dalam kereta, saya dapat 5. 5. Okey, soalan 2. Nak dulu? Okey je. Okey, bagi Dalam jadi dulu. Ain dulu. Kita bagi Ain dulu Okey, Ain dulu. Saya dapat yang nampak ke yang ni? Nampak betul, nampak. Tiga-tiga. Okey, nampak. Okey. Saya dapat kos. Saya kena cari kos. Formula dia sisi bersebelahan bahagi hipotenus. Kena tunjuk ke cara kira hipotenus. Tak apalah, tak payah. Nak bagi nilai terus. Dapatnya 5. Okey, jadi 40 sama dengan 3/5. okey, betul. Ini Okey, jawapan next. nombor 1. Okey, jawapan nombor 1. Okey, nombor 2. Ni jawapan dia 7.8, betul tak? Okey, 7.8 ke 7.9? 7.8 berapa? Awak kena betulkan bundar. Takut nanti jawapan dia akan jadi silap. Pembundaran tu kena betul. Okey. Berapa? Betul, 7.8. Dia 7.810. Dapat 1. Okey, ada dapat 1 maksudnya 7.8. Okey, betul? Jadi berapa? Kos? 30 senyap. 30 sama dengan 5/7.8. Okey, betul Okey, next. Kita terus kepada Audadi. Sebelum nanti saya akan tanya awak nak bagi markah berapa kepada kawan awak. Okey, last. Last sebelum kita nak penutup ni. Saya punya tan tan 40 sama dengan 43. 43 ni 4 ni di tentang 3 ni sebelah. Lepas tu jawapan kedua 5/6. 30 dan 30 sama dengan 5/6. 5 ni sebelah, 6 ni tentang. 5/6 ke 6/5? Cuba tengok balik. Aku awak terbalik. Tak takut sangat. 6/5. Kena berhati-hati Okey. Okey, terima kasih kepada Audadi, Ain, Nazihah dan betul-betul lagi seorang Amira. Okey, untuk Audadi. Untuk Audadi tadi, Nazihah nak bagi berapa penerangan Audadi? Saya bagi A. Bagus Ain?
A. Okey. Maksudnya awak dah menilai awak punya kawan, awak penerangan awak untuk A lah. Okey. Okey. Untuk kelas kita ni sebelum kita berakhir lah. Okey. Saya serahkanlah kepada Cikgu Amar lah. Cikgu Amar nak bagi kesimpulan daripada apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, terima kasihlah kepada Cikgu Fazilah. Okey, alhamdulillah hari ini kita selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Dan Cikgu Farah pun dah bagi tahu tadi tentang segitiga. Segitiga ni ada dua lah kan. Pertamanya segitiga sisi dan yang kedua lagi segitiga sudut. Okey, pembelajaran kita ni trigonometri iaitu cari sin ataupun dikenali panggil sinus. Yang keduanya cosinus. Yang ketiganya tangent. Jadi dia panggil tang lah, tang, sin, cos. Jadinya pelajar-pelajar pun hari ni dah buat dipanggil aktiviti PAK21 iaitu dipanggil gallery walk, di mana pelajar-pelajar ni kita bagi masa lah untuk jalankan aktiviti dan selepas tu kita minta pelajar lah present kepada pelajar-pelajar lain. Itulah panggil aktiviti PAK21 di mana ni ia lebih pada berpusatkan murid lah. Kita nak pelajar-pelajar ni cari maklumat dan bentanglah kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan lain ni dapat belajar ilmu dengan kawan-kawan lain. Boleh Okey, tadi Amirah pun dah bagi tahu macam mana nak cari sin, Ai pun cari cos dan Amirah cari tan dan seorang lagi Nazihah tu cari hypotenuse. Lepas tu saya nak seorang lah bagi tahu kelebihan aktiviti ni. Boleh ke nak suruh seorang ni share sikit, boleh ke? Boleh? Bagi tahu sikit je. Boleh. Melalui aktiviti ni kita boleh lagi memahami daripada penerangan kawan-kawan. Jadi share maklumat. Yang lain ada nak share juga ke? Tak ada. Tak ada. Okey, sana kawan kita ni dah share lah macam mana aktiviti ni lebih senang, lebih faham lah. Kawan-kawan kita bentang lah. Jadinya ada lagi ke macam nak beritahu? Tak ada dah. Pembelajaran hari ni kira faham belaka ke? Faham. Tadi pun adalah apa panggil kawan-kawan kita ni tak tahu, jadinya kawan-kawan yang lain pun dah bagi tahu, tanya. Gitulah aktiviti PAK ke-21. Kita nak semua ambil panggil take part. Jadinya ambil peluang untuk sama-sama belajar. Jadinya sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pelajar-pelajar kerana memberi peluang, memberi cara-cara untuk aktiviti ini dijalankan. Okey. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pelajar-pelajar. Ada cikgu-cikgu nak tambah lagi ke sikit ke? Farah ada Farah? Tak ada. Saya pun tak ada lah. Tak ada dah. Okey. Jadinya Kita minta tangguh. baca doa. Tangguh dulu dah. Kita tangguhkanlah Tangguh dulu. kelas kita pada hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah.
Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.